Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul 'azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan semula oleh Allah di dalam surah kita, nama baru surah Kampung Tersusun. Surah Kampung Tersusun. Alhamdulillah. Walaupun kampung orang tak tahu, ya alhamdulillah tu khamat negara. Jadi kita sambung semula pembacaan kitab kita muka surat 19 pada nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula pada saat-saat ini sentiasa mengadakan perjumpaan rahsia dengan mereka yang telah beriman di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Al-Makhzumi dari kabilah Makhzum yang juga telah memeluk Islam. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan mereka ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan, di samping mengajarkan mereka hukum-hukum agama dan segala syariatnya yang diturunkan pada masa itu. Jadi kita masih lagi bicara di awal-awal keadaan apabila turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, maka diperintahkan oleh Allah ke atas baginda Nabi untuk menyampaikan dakwah. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda di bumi Makkah Al-Mukarramah, iaitu bertapak di rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Okey. Baik, tuan-tuan, di sini para ulama mengatakan sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam pi buat perjumpaan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kerana yang pertamanya nak mengelakkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni nak buang pemikiran yang kita kata tak betul tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya macam mana tuan-tuan? Maksud dia kabilah Makhzum dan kabilah Quraisy ni tuan-tuan adalah dua kabilah yang tak kena angin. Kira ada bergaduh ya. Maka bila mana bergaduh ni tuan-tuan, maka Abu Jahal, Abu Lahab semua ni mereka, kalau kita pula mana mungkin mereka yang bertelagak boleh pergi buat mesyuarat dalam kubu musuh. Faham tak? Contohnya orang politik lah, contoh tuan-tuan kita faham tu, saya boleh contoh. Orang pergi buat mesyuarat, pemuda dalam amanah punya markas. Oh, tak boleh terima, dia betul, dia tak apa ni. Contoh. UMNO pergi buat dalam PKR punya pusat cawangan mereka. Oh, biar betul, tak kena. Pasal apa? Pasal duk tahu dah, mereka ni memang tak kena angin. Mudah faham gitu. Jadi kabilah ataupun Quraisy dan juga Bani Makhzum ni dua kabilah yang tak kena angin lama dah. Jadi Nabi Muhammad daripada Arab Quraisy
Adapun Arqam bin Abil Arqam daripada Bani Makhzum. Maknanya dua ni bergaduh, ikut mereka punya kabilah. Tetapi Nabi SAW dengan kebijaksanaan baginda, Nabi pilih rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Kerana kalaulah Abu Jahal, orang membagi tahu kat dia, wahai Abu Jahal, ni Muhammad pergi buat mesyuarat di rumah Arqam bin Abil Arqam, maka ketika itu Abu Jahal dan juga geng-geng jahat lain akan kata, mana mungkin Muhammad pergi buat mesyuarat di rumah yang mana tuan rumah itu daripada suku kaum yang memusuhi kaum Muhammad sendiri. Mustahil. Maka ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah rumah Arqam bin Abil Arqam itu tempat penyebaran Islam yang pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana dalam kepala otak Abu Jahal dan juga ketua musyrikin yang lain, mereka menyangka mana mungkin Muhammad pergi buat mesyuarat dekat rumah yang kawan tu adalah daripada suku kaum yang bertentangan dengan Quraisy. Mustahil. Maka yang kedua dia akan menyebabkan orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan menyerang rumah Arqam bin Abil Arqam. Pasal apa belum? Pasal dalam kepala otak mereka mustahil Muhammad pergi buat perjumpaan tangguh. Maka ketika itu kebarangkalian mereka nak menyerang rumah Arqam bin Abil Arqam adalah sangat susah. Pasal dia tak percaya. Maka sebab itulah Nabi SAW pilih rumah Arqam bin Abil Arqam dijadikan pusat penyebaran Islam. Jadi di sini tuan-tuan menunjukkan kepandaian, kepintaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana sifat wajib bagi seorang Nabi, seorang Rasul ada 4 sifat. 4 sifat. Yang pertama as-siddiq, yakni benar. Benar dalaman, benar luaran. Yang kedua tabligh, menyampaikan. Walaupun ada orang kata Nabi dan Rasul ni beza tak mana. Nabi sampaikan, Rasul menyampaikan, Nabi tidak menyampaikan. Ini satu istilah yang tidak tepat. Kalaulah Nabi tidak menyampaikan, maka ada sifat mustahil bagi Nabi tadi. Al-kitman, menyembunyikan kebenaran. Mustahil. Sedangkan kita punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah para nabi, para rasul, sifat wajib mereka 4. Hak pertama siddiq, benar. Hak kedua at-tabligh, menyampaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak mana hak kata tak betul itu? Baik. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Maksud dia Rasul ini diberikan syariat yang khusus kepada dia. Syariat khusus kepada dia. Adapun Nabi tidak diberikan syariat, tapi diberikan wahyu daripada Allah, dan para Nabi ini membenarkan, memperakui syariat Rasul-Rasul yang terdahulu daripada mereka. Sampai juga dakwah sampai, tetapi mengajak kepada syariat Nabi, hak Rasul sebelum mereka. Contoh saya jadi ketua CEO Datuk Bandar ni, Majlis Bandaraya Seberang Perai. Lepas tu contoh lah maklum, bukan tapi rumah malah. Bukan salah rumah. Jadi saya jadi DO lah ni, Rahmah Datuk Seri Muhammad Aiman. Lepas tu saya menek boot dia tuan-tuan. Saya tahu lah tempat tuan-tuan di kampung, saya menek boot dah lah kami. Jadi bila saya pencil, maka seorang timbalan saya dia naik. Bila dia naik tuan-tuan, dia buat apa yang telah saya buat sebelum ni. Misalnya pukul 9 semua staf wajib semayang duha. Pukul 9.30 kita selawat ramai-ramai 25 kali. Contoh, maka mai hak baru ni pun dia ikut. Dia apa? Tak apalah kita ikut. Hak lama punya peraturan, bos lama punya peraturan, syariat lama punya peraturan, maka itu namanya Nabi. Adapun saya hak tadi ni duduk pada martabat
Rasul. Tapi bukan saya Rasul, ni contoh sahaja. Nak bagi faham. Sebab ada orang kata Nabi tak menyampaikan, maka menyebabkan kekeliruan, dan orang akan kata para Nabi ini menyembunyikan kebenaran. Nah, baik. Yang ketiga, iaitulah al-amanah. Sifat amanah. Amanah ataupun adil. Sama lah ni, menyampaikan ataupun berlaku bersifat amanah dekat siapa-siapa pun dia sifat amanah. Islam ataupun bukan Islam. Yang keempat, al-fatanah ataupun al-fitanah dengan huruf ta, bukan huruf ta. Kalau huruf ta, al-fitnah, fitnah jahat tu. Al-fitanah, yakni kecerdikan, kepandaian. Jadi siapa-siapa yang menafikan bahawasanya para nabi ini tak ada salah satu daripada empat sifat tadi, boleh rosak akidah, terkeluar daripada agama. Na'udzubillah. Dia kata Nabi cerdik pun, aku cerdik lagi, ada PhD. Bodoh baik ini. Walaupun ada PhD, tapi Quran hamzah tak tu ada. Jadi beliau Nabi Muhammad dan keseluruhan para nabi yang lain, mereka ada empat sifat tadi. Adapun sifat mustahil lawan bagi hak tu. As-siddiq lawan dia al-kadhbu, muhung. Muhung, kencing orang. Dua dia lagi. Yang kedua at-tabligh, lawan at-tabligh al-kitman, menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga al-amanah, lawan amanah al-khiyanah, sifat khianat. Yang keempat al-fatanah, lawan fatanah al-jahlah, jahil, bodoh, tak ada pada Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun sifat harus bagi Nabi, yakni macam kita juga. Makan, minum, tidur, sakit, letih, segala makna qada hajat sama. Tapi ulama kata sama pun bukan sama macam kita. Dari sudut perbuatan baginda Nabi itu adalah bertepatan dengan syarak. Kalau tidur hak lagu mana? Kalau kencing berak lagu mana? Kalau makan macam mana? Walaupun kita pun makan, Nabi pun makan, tetapi kualiti dari sudut syarak kita makan jauh berbeza dengan kualiti makan, minum, tidur, pakai, kahwin, nikah, cerai apa semua adalah menang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tang makan tu pun dah habis meta dah. Tambah pula ni hujan-hujan ni orang meh tak lemsing ke Allah, bulik tu nak. Lemsing ke dah hujan-hujan ni tak gaduh hak berat-berat, meh cokbok meh. Mana tahu lah cokbok. Cokbok cicah dengan apa? Tak terapung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan pun dah lain dah. Cara minum pun lain dah. Beza dengan umat Nabi cara minum. Baik, macam cara minum Nabi. Jadi bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk mangkuk. Mangkuk macam sup tu lah. Jadi macam mana Nabi minum? 3 jari di bawah, jari-jari semua. Ni mami jarum punya. 3 jari di bawah, 1 jari di tepi, 1 jari di atas. Ni mami jarum. Jadi Nabi minum bismillah. Paling pendek bismillah. Paling panjang bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah hak mana pun. Jangan bis saja. Bis saja ni ayam bismi nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 3 kali tegukan. Satu round 3 kali. Kita tak ada 3 kali. 1 jam sekali jeruk Kullu macam gajah Thailand. Jadi Nabi minum bismillah. Pastikan bunyi. Ini dalam riwayat apa yang saya belajar daripada guru saya ketika baca Syarah Syama'il Muhammadiyah. Bila bismillah, lepas dah teguk dah, alhamdulillah. Minumlah bismillah. Alhamdulillah. Kali kedua panjang daripada kali yang pertama. Kali ketiga panjang daripada kali yang
kedua. Tapi kalau kali pertama 14 harakat dia tarik, mampu kali kedua. Oh, dia kebun perut. Pasal penat. Jadi pendek sahaja. Baik. Yang kedua Nabi ajar dia, makruh kita menyawa dalam bekas minuman. Ujung sampai berasak ni ramai. Ada kata hang bisa okok dah apa? Dah. Sampai berasak, hukum dia makruh ni Nabi ajar. Bab makan. Maknanya Nabi makan tu pun lain dah daripada kita, walaupun nama makan, walaupun nama minum. Cara Nabi duduk waktu makan, cara Nabi duduk waktu minum, cara Nabi duduk waktu sembang. Nabi tak pernah minum, tak pernah makan dalam keadaan tok tangan atas macam ni. Duduk kedai makan ke duduk tu. Tak, makruh hukum dia. Pasal apa? Kerana seolah-olah tidak memuliakan makanan sambil lewat. Nabi tak. Kita jangan super ring duduk atas kati. Sambil duduk peluk bantai tu super ring tak. Belah kiri duduk. Allahu Rabbi. Pasal apa? Duduk layan belanjawan. Dia mau Power Ranger ni makan. Jadi itu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kehidupan, sifat harus bagi Nabi. Nabi qada hajat. Nabi mandi, lepas tu Nabi dengan isteri, bagaimana perihal keadaan Nabi jauh lebih kita kata mulia berbanding yang kita buat. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam, dan disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita, ceramah, sampaikan ilmu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab itu kalau surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, ayat dia pendek-pendek dan sebutlah. Yang kedua di Mekah Al-Mukarramah banyak ayat yang diturunkan menceritakan tentang akidah, kepercayaan. Inna a'tainakal kautsar, cerita pasal apa? Ayat pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Banyak bab akidah kepercayaan dulu. Tak buat main ayat bab haji dah. Pasal apa? Kerana menunjukkan kebijaksanaan Allah Ta'ala mengetahui hal keadaan perangai hamba dia. Sebab manusia ni kalau dia duk buat benda tu tuan-tuan, kita paksa suruh tukar 360 darjah hari tu juga, dia mengerang, dia marah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala bitadarruj turunkan perintah dengan beransur-ansur. Sebab itu pengharaman arak turun beransur-ansur. Ada sahabat yang minum arak bergelen-gelen, Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, maka pengharaman arak ini beberapa peringkat. Mula-mula waktu nak sembahyang tak boleh. Sampailah akhirnya Allah Ta'ala mengharamkan. Luar sembahyang pun hang tak boleh, lepas sembahyang pun hang tak boleh. Haram terus. Sebab apa? Dia dah ada latihan tinggi hak awal tu. Jangan kata arak, rokok pun macam rokok pun semacam. Kalau kawan tu isap rokok suruh dia tinggal terus, biru mata dia tu kan. Nampak macam mata Avengers dia muka dia. Muka satu macam hantu ya. Pasal apa? Dia tak boleh tahan. Mata dia keluar ayat, dia main surah tu, imam baca doa pun mata berayang. Kita kata husnul khatimah dah. Husnul khatimah apa tak kenal seminggu. Jadi sikit seperti mana yang Allah Ta'ala lakukan. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ke-8, pada masa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah supaya menyeru kaum kerabatnya yang terdekat kepada Islam. Jadi kata pengarang juga di sini, hak pertama sekali kita nak ajak kepada kebaikan, nak cegah daripada kemungkaran, bermula daripada dalam rumah kita dulu. Ini hikmah dia. Mula hak dalam rumah dulu. Saya, bini saya, anak saya, adik-adik saya, ayah-ayah pun sama, ibu-ibu pun sama, berbetul hak dalam rumah dulu. Ini daripada kata yang jarak sah ni ikut Yahudi. Dia terlupa, dia duduk dalam rumah pun Yahudi pindah dalam rumah dia.
Nah, mayang kita jarak sah ni bukan ikut sunnah ni. Ni semua Yahudi, ni semua dajjal semua ni. Nah, WHO pun dajjal. Tak apalah ni orang kafir. Nah, mufti jadi dajjal, pendakwah jadi dajjal pasal mayang ikut tak ikut ni, tak ikut sunnah Nabi. Dia baca hadis mai kat kita bagi haram tak betul pun baca. Dah, dia komen lebih. Nah, kalau dah kita tengok tuan-tuan memang zaman fitnah suruh. Dajjal pun kena fitnah dalam ni. Mana? Dajjal pun kena fitnah. Tak ada pasal apa kawan tu kena. Memang dia akan buat main fitnah, tapi dia tak ada main ke pun kena fitnah dah. Tak keteruk nama dia tuan-tuan. Hak kawan ni Dajjal, mufti ni Dajjal, kawan ni Dajjal, menteri ni Dajjal, tu imam ni Dajjal, makmum ni Dajjal. Semua Dajjal pun penino. No, kalau Dajjal ada Facebook, orang tiap-tiap waktu dia update Facebook dia. Apa salah aku? Memang tu lah. Baik. Orang kata mayang sah ke tak sah? Pasal ulama Facebook ramai kan, ngaji tak mau kan. Nah, ulama Facebook ramai, Instagram, YouTube ramai. Ngaji dak pun dok hentam tok mufti apa dia reti sangat. Nah, jadi sah tak sembahyang? Sah. Tak ada dalam mana-mana kitab sembahyang jarak sah batal sembahyang tak ada. Kok lah dia mengaji di atas gunung terai ke apa, tak tahu nah. Nah, hak kita dok mengaji ni tak ada lagi hak ulama kata sembahyang jarak sah batal sembahyang. Pada hakikatnya hukum asal jarakkan sah adalah makruh kerana bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Sawu sufufakum wa'tadilu wasuddul khalal, rapatkan sah, tutup lubang apa tu ada. Dah. Jadi batal tak batal. Waktu biasa mayang tak rapat sah, hukum dia makruh. Ini pada waktu biasa. Satu. Yang kedua, kalau waktu darurah, waktu berpenyakit macam la ni lah. Zaman dulu penyakit qaun dan sebagainya. Baik. Jadi bila mana la ni waktu darurah, maka para ulama, para mufti mengeluarkan kenyataan adalah kena sembahyang jarak satu meter. Tang mana boleh main 1 meter ni? Nabi tak abad pun 1 meter. Ni masalah. Pasal hang nak cakap semua benda. Nah, kalau ustaz cakap semua benda pun tak boleh lah. Pasal bukan bidang dia. Saya tak erti pebik kereta, tapi saya ada buat palata pasal kereta. Memang hak kawan depan komen tu memang dia bagi kipas angin lah kata dia. Pasal apa? Palata. Nah, jadi tuan-tuan, para ulama apa semua ni nak keluarkan 1 meter ke 4 meter ke 2 marhalah ke apa adalah bergantung kepada apa yang telah diterangkan oleh pihak yang berwajib, yakni siapa? KKM, Kementerian Kesihatan. Jadi mereka ini adalah berkepakaran dalam bidang perubatan moden. Nah, jadi mereka lah yang akan menerangkan, okey, sekiranya macam ni, sekira macam ni, sekira macam ni. Okey, maka bila dah dapat dah semua maklumat ni dan tentang COVID-19, maka barulah para ulama ahli jawatan kuasa fatwa mufti semua mereka bermuzakarah, mereka tengok ayat Quran, tengok hadis, tengok kaedah usul fiqh dan sebagainya, walaupun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, tetapi ijma' kesepakatan keseluruhan ulama itu, maka wajib kita ikut. Ini kena faham kaedah usul fiqh, kena mendalami, tak boleh duk hentam sebrono ikut suka. Jadi sembahyang sah dah, sembahyang tetap sah. Dapat tak pahala sah? Dapat juga pahala sah. Yang tak dapat, kawan mayang di surau, dia duduk mayang di rumah, nak boleh pahala sah. Hak ni bagi terapung terus. Nak kena faham bagi molek maklum. Nah, sebab kita punya sumber perundangan kita yang utamanya Quran dan As-Sunnah, yang ketiganya ijma', yang keempatnya qiyas. Empat ini diguna pakai oleh para fuqaha ahlu sunnah wal jamaah. Kena faham boleh. 2. 3, dia kata pasal apa? Hak mayang-mayang ni semua nak kena SOP. Di mall mana-mana tak ada SOP. Siapa kata tak ada SOP?
Maklum pi mall depa tembak dia, kan maklum pi tembak diri sendiri. Kan? Pi bawah dia tu kan, tong bawah tu 36.7. Lepas tu tulis nama. Tak pun scan My Sejahtera. SOP lah. SOP dia tu. Baik. Ada disuruh kita berjarak-jarak macam mana Datuk Seri Nur Hisham sebut kena jarak 1 meter. Tang mana pun jarak kan? Betul? Baik. Pasal apa disuruh kita boleh jarak? Di market mall kita tak mau nak jarak. Salah SOP ke salah kita? Nak tanya mak tu lah. Nah, serupa Islam katalah tutup aurat dapat pahala, dedah aurat dapat dosa. Baik, mu yang dedah aurat, mu nak salah kat Islam tak? Wudu lah. Tak boleh duduk kat diri sendiri. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami dah bagi jalan kat kamu, jalan iman, jalan syukur ataupun jalan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah juga tuan-tuan, kena faham permasalahan bab fiqh ini mendalam. Jadi kita ni sebagai rakyat sami'na wa ata'na. Ni ustaz ni mesti politik ni, bukan cerita politik. Orang politik dia nampak politik lah. Tapi kita orang hak mengaji kena nampak tentang hukum, kaedah apa yang dipakai, ayat Quran apa yang digunakan, hadis apa yang digunakan, macam mana keadaan dia. Kadang-kadang kalau kita baca dalam sejarah, Mekah satu ketika dahulu pernah ditutup beberapa tahun, orang tak boleh main buat haji. Baik, adakah kita nak kata pemerintah di Mekah waktu tu ikut WHO? WHO pun tak terbit main lagi, ikut siapa? Jadi orang yang malas membaca, orang yang malas mengkaji, orang yang hanya tengok pada Facebook dan tidak ada nota kaki rujukan daripada kitab-kitab para ulama muktabar, maka dia mengatakan sembahyang tak ikut sah ini, apa kau sah sunnah Nabi, jarang kau sah bukan sunnah Nabi, inilah dajjal, tanda-tanda dajjal dan sebagainya. Baik, dia kata pula, ni semua ni bohong mau kapiak buat mau ni. Depa nak test tengok jadi ke tak jadi. Baik, kalau depa punya perancangan pun okey, kita terima. Tetapi jangan lupa orang Islam akidahnya ada. Apa dia? Kita berpegang bahawasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Walaupun mereka ada teknologi yang hebat nak buat corona 17 ke, 18 ke, 19 ke, 20 ke apa ke, tapi kalau Allah Ta'ala kata tak jadi, maka tak jadi. Faham tak ni? Jadi hak jadi kat kita ni maklum dosa banyak. Kan? Anugerah binatang popular baru ni jalan tak? Bukan binatang. Macam tak faham bahasa. Lembu pun tak faham kalau pun tali-tali dia masuk kandang. Kan? Tapi ni panggil binatang popular. Jadi tuan-tuan, kita dah buat bantahan. Menteri semua tak kira lah hang belah mana pun semua tak setuju tuan-tuan. Tak setuju pasal memang haram terang-terang dengar dah. Tetapi dia jatuh taklif tanggungjawab atas menteri siapa? Menteri yang ada kuasa dalam bidang tersebut. Hang membenarkan di hari akhirat hang akan tanggunglah berapa banyak juta biji mata manusia yang melihat anugerah binatang popular pada Jumaat yang lalu. Dia akan jawab semua tuan-tuan, kita dah tak reda, kita dah tak suka, kita dah benci, hantar memorandum, hak maki hamun kat dalam Facebook ni tu suara cerita lah. Jadi pada tuan-tuan, maknanya orang Malaysia ini masih lagi ada iman, masih lagi sayang pada agama. Tetapi segelintir pihak atasan yang barangkali nak jaga kepentingan peribadi, nak jaga undi dan sebagainya, maka mereka ini tuan-tuan sekiranya redha dengan maksiat tidak akan terlepas dunia dan juga di hari akhirat. Baik, tapi yang saya pelik ni tuan-tuan, waktu Covid ni pakat bangkang habis ABP hit mentang boy. Tapi sebelum tak ada Covid ni tuan-tuan, tak ada seorang pun makan. Tu syurga. Maknanya barangkali manusia ni waktu nampak bala besar saja, dia takut pada melakukan maksiat. Tapi bila tak nampak bala daripada Allah, dia seronok terkinja-kinja macam buruk mayi dan sebagainya. Ini pengajaran yang Allah Ta'ala bagi kat kita tuan-tuan. Bala ni dia main bukan kita hak baik saja, hak jahat pun
kena juga. Hang sembahyang kelak otak sekalipun, jahit balik pun kena juga bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tuan-tuan, Yahudi tak mana pun ada. Yahudi tak mana pun ada. Kedai runcit lagi banyak Yahudi duduk belakang duduk belakang cashier. Tu syok buat ayat kursi bawah polmol dan hil atau pokok Yahudi duduk belakang tu. Kan? Tapi dia jual saya beli jual beli benda haram tak sah penjualan dia. Pendapatan dia pun haram. Dia pergi bantu anak yatim, dia bawa keluar zakat. Tu tak tahulah tuan-tuan. Dia nak jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Simple saja. Kalau kita faham, kita tanya orang yang betul-betul ada otoriti dalam bidang tersebut, bidang fatwa terutamanya, maka kita akan dapat pencerahan yang lebih jelas dan kita lebih belakang dada. Lepas ni kalau rapat sah pun tuan, surah masjid dia banyak tu buat duk riuh hang terapung ke tak terapung ke apa batu lah. Lebih tuan-tuan barangkali malam ni main netball ramai ni. Tengok raya ni. Baca semua banyak ke macam hari biasa. Alhamdulillah. Baik. Dan di sini Nabi mulakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli keluarga Nabi dulu. Ahli keluarga Nabi dulu. Sebab itu dalam rumah kita paling kurang kena ada majlis ta'lim seminggu sekali paling kurang. Kalau suami dia boleh baca lah, tak ada masalah apa. Kalau dia kata segan lah ustaz saya nak baca apa semua, panggillah ustaz mana-mana ke, tu imam surah ke, main baca ni tu imam. Kami Khamis malam Jumaat lepas Isya pergi baca isi bergelembung-gelembang kena tarik sarbat apa habis kurang. Tu imam main rumah saya pukul 10 malam, mainlah baca apa-apa 2-3 hadis ke apa habis kurang. Paling kurang. Supaya apa? Hak dalam rumah kita, isteri kita, anak kita, dia tahu hukum hakam. Hak pertama ni bak sembahyang. Bak sembahyang Allahu Akbar. Macam mana dia nak Allahu Akbar? Dia nak akad dulu ke, lepas tu baru nak Allahu Akbar. Betul ke? Kena Allahu Akbar. Tak ke? Ada pun duk renyih saja kalau ke mana ke. Tu kena tahu juga. Nak bunyi macam mana yang kata rukun qauli ni kena dengar tang mana. Nak dengar 40 buah rumah jiran ke mana. Tu kan qauli tu hang cakap nama dia. Allahu Akbar. Tak payah tu. Rukun qauli dengar ke telinga kita ya. Allahu Akbar. Paling kurang dengar. Jangan duk keluar bau saja. Allah. Hak sibalah qalu tu dah. Jangan. Jadi bab sembahyang. Kunut, tinggal kunut. Macam mana nak buat kunut panjang, kunut pendek, kena tahu juga. Walaupun kita duk baca dalam kunut biasa, tapi kadang-kadang kita nak ambil fadilah kunut itu, kita pergi negara luar yang tak baca kunut. Bagi mereka bukan sunnah muakkadah, tapi mazhab Syafi'i kata sunnah muakkadah. Kita pergi Mekah banyak tu imam Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kita waktu tu nak baca kunut pendek. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bukan kunut macam hak Indonesia punya tu. Kunut itu boleh ada kunut tu merapu. tu merapu. Tak ada dalam kitab dah baca kunut. Lepas tu gitu ya. Kunut apa? Boleh kalau sok ni tak ada. Jadi kena faham bagi mulai. Bab taharah. Cuci semua tu. Kita pakai apa? Kita basuh baju yang ada najis. Kalau pergi rendam, lepas tu pergi sidai terus. Sah ke tak sah? Tak boleh kira najis. Sebab yang dikatakan menyucikan itu adalah sayalanul meratakan air. Yakni biar air tu mengalir. Dan air datang kepada najis, bukan najis datang pada air. Ni ada ni. Lepas tu dia ambil lebih dia kena tik jebol. Pergi rendam tu ni. Lepas tu dia angkat, dia boleh isi dia. Sah tak sah. Tangan dia tak sah ni, dia tak basuh balik. Najis tak? Najis. Dia pun main Allah Akbar. Bagusnya. Jadi dia najis. Habis kena najis jam dia, baju dia, kata sedih dia. Habis dia pegang telekung, bini dia telekung Siti Khadijah tak jadi dah. Jadi Siti apa pun tak tahulah. Pasal apa? Kena nak
kena najis. Dia basuh daging, dia basuh ayam, dia basuh ikan, dia basuh segala makneka tu, itu dia kena tahu juga najis ke tak najis. Dia basuh ikan, perut dalam ikan tu boleh makan ke tak boleh makan? Tak boleh, najis. Walaupun ikan tu tak kena sembelih, tapi hukum dia tetap najis. Dia basuh ayam mercik rapih kena dia punya baju dia, darah ayam, tengok pula darah tu banyak ke sikit. Kalau darah sikit dimaafkan syarak, tapi mau kalau kena ni setengah baju merah nyala macam tu berlepas bunuh orang pergi mayang, tu tak boleh, batal sembahyang, tak sah. Jadi pada tu bab taharah. Kencing berak basuh ke mana? Jadi dalam kitab fiqh kata kalau kita kencing, orang lelaki perempuan berat belah kiri, duduk gitu tinggung itu tekan atas paha. Kalau hak jenis cangkung lah. Kalau hak jenis duduk fikir hari lah ke mana? Kan? Kalau cangkung duduk itu tekan atas paha ni. Lepas tu kencing lah. Kencing paha orang, maka basuh. Macam mana nak basuh? Dalam kitab fiqh sebut, kalau laki pegang daripada hujung orat tang lubang punggung, bukan dalam lubang punggung, depan lubang punggung tu dia satu orat. Tarik sampai tang kepala kemalun hasyafah, dehem. Paling kurang. Dia berasa ada lagi, tarik lagi. Ada lagi. 400 kali tarik, duk rasa lagi. Kerat orang. Ni fiqh ajak pada tahap tu. Ni Nabi ajak. Kencing berak Nabi ajak. Basuh berak pula. Kalau selalu kita basuh berak guna, lubang punggung bawah ni tunjuk pi kan? Pasal kita tang ni semua berak ada siapa tak berak? 60 tahun tak berak. Tak ada. Perut duk pusing pun muka macam kena belah trailer lah. Kan? Jadi lubang punggung. Jadi bila kita dah cuci berak tu, pastikan kena tahu juga cuci dengan ayak apa? Ayak mutlak. Tak boleh ayak mustakmal. Sehari pergi guna ayak terok panas lah, pergi cerak tu. Lagi panjang cerita. Jadi pakai ayak mutlak. Bila ayak mutlak kita basuh, maka kaedahnya ulama kata apa? Nak buang najis daripada lubang kemaluan tu. Kadang-kadang dia lekat kat dinding-dinding tepi tu. Tak payah dia bayang lah. Saya cerita dia bayang lah. Kan? Jadi dia, maka seeloknya ambil satu ruas jari ni. Satu ruas. Bukan satu ni. Sekali dia pergi buah semua tu pula. Jangan. Ambil satu ruas jari, masukkan dia. Dan kita cuci dulu. Ni bukan lelak ni. Nak bagi elok, nak bagi apa? Tidak ada najis. Sekali kita nak semayang baca Quran ke dalam maneka tu, maka dicuci semua. Lepas tu kita tonyo sampai yakin kata tak ada ain, tak ada najis tu. Tapi kalau dia tinggi pun duk berasa rasa licin tu macam ni, maka ketika itu pastikan tidak ada kesan-kesan najis. Hal lagi syuk apa? Dia tak yakin tai ke bukan tai. Dia pergi buh, dia pengkat. Bau busuk tapi tak tahu lah najis ke tak. Pergi rasa pula jenis ni teruk. Jenis ni teruk dia was-was. Jadi syarat bersih suci tak semesti pakai sabun. Kadang-kadang orang tu mandi wajib pakai sabun. Sabun tu lah menyebabkan air tak kena pada badan dia. Terutamanya kalau dia pakai sabun hak tu. Kadang-kadang sabun ketui kita tengih dia lekat kan. Kadang-kadang dia duk rasa macam ni, habis tak kena pada bahagian tersebut. Ni nak kena jaga ni bab taharah. Bab haid bisalahnya orang perempuan dengan haid hak paling pendek, haid hak paling panjang. Ada kata apa haid pendek? Haid. Tu haid pendek. Haid panjang? Haid. Tu haid panjang ni ingat pasal murai Jepun ke apa? Dia ada haid pendek, haid panjang. Waktu haid apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Suami boleh tak duduk dengan bini dia waktu haid? Boleh. Ulama bahagi dua pula, dua keadaan. Hak jenis iman kemah-kemah ni macam ayah-ayah ni, satu badan halal belaka. Memang halal pun. Cuma apa? Bahagian-bahagian tertentu tak boleh dah, kemaluan tak boleh dah sekali dia jimat. Semua badan boleh belaka. Nak pepak selinga sampai putih ke, nak kepek hidung sampai patah ke, aku suka lah hak tu bini kita. Tapi kalau hak jenis iman dok kok cetong ni, tengok tiang elektrik pun duk bayang muka bini jengkreng ni, ulama bahagikan mula. Kalau hak jenis kemas sikit, daripada kepala sampai ke pusat saja. Kok ni dia nak peluk bini dia ke, dia nak angkat tangan bini kepok buat nombor 8 ke apa, ikut suka dia. Nak angkat gantung atas siling rumah ke, ikut suka.
Jadi dia itu perbahasan dalam hukum fiqh. Ni nak kena tahu. Pasal apa? Pasal ramai anak muda yang kahwin tak tahu haid. Pasal haid ni masalah yang rumit malum. Rumit. Saya pun tak faham bab haid ni. Bini saya tanya, abang, ni macam mana tak? Tak apa sah abang tanya Ustaz Lelo. Lalu saya tanya Ustaz Fazul Naim. Dia kemah bab fiqh ni. Jadi tuan-tuan, itulah yang Nabi SAW nakkan kepada kita. Yang pertama pada hak dalam rumah kita dulu dah. Mandi wajib orang perempuan, rambut panjang. Rambut dia 2 marhalah. Panjang 2 marhalah no. Sampai ipuh rambut dia. Ni cerita murung ni. Jadi bila dia boh sanggui belakang, kalau dia rasa sanggui dia tadi ni, kalau ayak kena pun kena semua tu, maka tak perlu dia bawa keluar sanggui dia. Biar tu macam mi sanggui tu, babi dia. Tapi kalau dia duk rasa macam tak lepas pi, maka sunat dia kena buka supaya ayak tu kena semua. Orang perempuan pula dia basuh apa semua ni. Sekben dia ni kena basuh ni waktu berwudu. Orang lelaki sama juga, bila mana berwudu rambut dia panjang. Rambut dia panjang boleh jamak qasar, rambut dia panjangnya. Bila tarik tu lebih sampai ke bawah batang ni. Maka yang nak kena basuh tak mana ustaz? Basuh yang sekadar panjang sampai paras muka saja. Ni. Kalau dia basuh hak ujung ni sah dak sembahyang, sah dak wuduk, tak sah. Pasal dia tak duduk dalam batasan kepala. Gitu. Baik, sikit lagi malum nombor depan. Lalu baginda naik ke atas Bukit Safa. Bukit Safa ni dia. Bukit Safa ni berdekatan dengan rumah Arqam bin Abil Arqam. Kita masuk bil haram, kita tawaf Baitul, kita bayang sunat tawaf, kita minum air Zam-Zam, lepas tu kita berjalan mutawif semua, naik atas Bukit Safa. Dulu Bukit Safa tak ada cermino. Boleh naik ragah ke atas. Tapi geng Pakistan, mereka bawa tu kuih haji. Dia kata bawa balik buat dalam poket. Kalau boleh kat pok ni tuan-tuan, kalau kita pindah ni pasal tak ada apa. Tak ada apa. Jadi maka ditutup dan diselenggara bergelaklah duduk atas Bukit Safa. Kalau kita perasan duduk atas Bukit Safa, kita tengok betul kita tu apa dia Marwah. Safa Marwah. Pastikan habis tawaf, habis sa'i di mana? Di Marwah. Kalau habis di Safa ni tak tahulah ikut syariat mana. Mesti habis di Marwah. Barangkali tak cukup, tak pun terlebih, kita kata. Baik, maka pada ketika itu Nabi naik atas Bukit Safa. Jangan bayang waktu dulu macam La ni memang kita naik Bukit Safa tak nampak apa pasal dinding kanan kiri. Bila naik di situ, Bukit Safa adalah tempat yang paling tinggi pada ketika tu, dan orang di bawah ni nampak Nabi dan Nabi nampak orang. Kemudian menyeru seluruh kaum Quraisy puak demi puak, mengajak mereka kepada Islam dengan meninggalkan penyembahan berhala-berhala serta menggalakkan dan memberangsangkan mereka dengan syurga, di samping menakutkan mereka dengan azab neraka. Maka tugas Nabi Muhammad antaranya, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Muhammad, kami utuskan kamu antaranya untuk basyiran wa nadhira. Basyira menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang buat baik, wa nadhira dan berikan peringatan teguran kepada mereka-mereka yang tak beriman dan melakukan maksiat kepada Allah. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan pada hari akhirat kamu tidak akan disoal lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan umat kamu yang dimasukkan ke dalam neraka jahim. Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, dunia ni mudah makna yang ni halal, yang ni haram, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Umat hang lawan, umat hang tak buat, maka hari akhirat ada yang baik masuk syurga, yang tak baik masuk neraka. Hak masuk neraka ni mereka tak boleh argue hang dah. Mereka tak boleh kata wahai Tuhan Nabi Muhammad tak abad kat kami, wahai Tuhan Nabi Muhammad tak cerita kat kami. Tak.
Allah Ta'ala kata tak, wala tus'alu an ashabil jahim, kamu tidak akan disoal, tidak akan ditanya oleh Allah sebab apa umat kamu dimasukkan ke dalam neraka. Pasal hamba dah dulu ni. Maka pada ketika itu yang terakhir, tiba-tiba Abu Lahab menengking. Abu Lahab ni siapa? Pak melanggar Nabi. Nah, Pak melanggar Nabi SAW menengking dengan katanya, celaka engkau, adakah ini kerana ini engkau kumpulkan kami semua. Dia kata, tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab, sampailah habis. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan tengok sedikit sebanyak hikmah surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab yang telah disebut panjang lebar oleh para ulama tafsir tentang surah Al-Masad tersebut. Insya-Allah wallahu a'lam bissawab. Bulan depan sambung nombor 9. Baik. Jadi ibu-ibu ayah ambil kalender, dapat kalender tu balik tepek di rumah. Tak cukup ustaz, rumah kami 5 bilik, ada tiap bilik ambil lipat di ruang ada. Doa pun ada juga, ambil itu mengapai belum. Mengapai bulan depan kita tebuk balik, ingat tak? Nampak siapa kita main pula bulan depan. Balik mengapai doa tu, mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil percuma belum kalender kita cetak 10,000. Kita bagi percuma kepada semua. Tang mana saja hak saya dengan ayah saya pergi kuliah, sampai Kuala Lumpur kami pergi hantar. Ada orang nak kenuri ustaz, kami nak doa 10,000 boleh tak? Ambil sahaja. Tapi maklum Pak Long sini abang saya siap dah, kelang pun dia ambil duit juga kat kita. Kan, walaupun free dia bagi, tapi kelang dia cas juga duit, dia tak bagi free kat kita. Jadi ayah-ayah ambil, tak mau bagi duit tak apa. Tak ada paksa pun. Tapi kalau nak bantu untuk kita ni tambah PKPB ni maklum, kelas belajar jalan macam biasa, guru mengajar macam biasa. Ada guru berulang daripada Padang Serai, ada yang duduk di Tarik Buntak dan sebagainya. Jadi gaji mereka kita nak bayar ni maklum adalah bayar full lah gaji. Macam mana cikgu kerajaan dapat full, maka guru kita pun nak bagi full juga. Pasal apa? Mereka pun ada anak bini, nak bayar rumah, nak bayar segala macam nak bayar. Walaupun ada di sana mengatakan ni PKPB ni cikgu makan gaji buta. Hang tu buta perut nama dia. Mula sepak dah nangka tu boleh reti. Dia kata apa? Cikgu makan gaji buta. Patutnya cikgu kena pergi jaga dengan polisnya. Dia tak tahu anak dia seorang hantu ayak Jerman punya duk main di sekolah. Anak dia hak muar hantu-hantu semua, bagi cikgu mengajar. Dia nak jaga anak dia sekok pun tak larat. Boh sekok pun kan. Dia nak jaga anak dia sekok pun tak larat. Lepas tu duk ingat cikgu. Cikgu nak jaga anak murid satu kelas 40 orang. Kalau semua sekolah tu ada 2,000 orang. Satu kelas, satu tahun tu ada dekat 150 orang. Seorang panggil macam hantu, seorang panggil seorang proses, seorang panggil macam nak malaikat pula, macam-macam hantu ayak pula dah. Jadinya apa? Kena hormatlah guru tu, kesian kat guru tu. Kelas ni penuh kelas. Tak kira lah sekolah mana pun, ayah-ayah yang pernah menjadi pensyarah ke, tahulah lagu mana. Maka sebab itulah bala Allah Ta'ala turun. Pasal apa? Pasal adab ibu dan ayah terhadap guru pun kurang. Maki cikgu pun suka ya. Dia ingat cikgu ni macam apa? Dia ingat cikgu ni tak ada kerja lain. Cikgu pada anak dia juga, bebek jaga anak dia. Apa dia jaga anak orang? Kan? Jadi juga kita kena mendoakan guru-guru. Sebab guru-guru itulah anak kita. Dia ambil alih tugas kita. Tugas kita hak tak ada nak ajar tu, cikgu tu kita bagi lumbuk pitih kepala dia. Paling kurang hari akhirat Allah Ta'ala tak beban dah kita. Pasal apa hang tak ajar anak Al-Quran? Cikgu tu dah ajar dah. Allah Ta'ala ringankan sikit tanggungjawab kita. Tu pun duk bunyi juga cikgu makan gaji buta, cikgu macam-macam lah tuan-tuan. Jadi itu
akhir zaman. Nah, jadi wallahu a'lam, yang baik daripada Allah, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Banyak umur kita jumpa lagi tetap insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.